السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علامة القبول وتيسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلاما جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا اللهم فرج كربنا اللهم فرج كربنا كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء على آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya maka dapat kita bersama-sama mengerjakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memilih sebahagian daripada kita yang menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah untuk terus kekal dalam rumah Allah yang begitu cantik ini, untuk sama-sama kita mengikuti sebahagian daripada taman-taman syurga Allah, yakni majlis ilmu, yang padanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan pahala amalan kita untuk memudahkan kita masuk ke syurganya insya-Allah. Yang hormati lagi dikasihi barisan kepimpinan AJK Masjid Bandar Universiti, pegawai-pegawai masjid yang dimuliakan para alim ulama, para asatizah, begitu juga muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian. Kita hari ini masih lagi membicarakan satu kitab yang telah dikarang oleh Al-Imam Tirmizi rahimallahu ta'ala, satu kitab hadis yang bicarakan tentang susuk kepribadian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam satu insan yang kamil, satu insan yang mulia, satu insan yang sempurna, tiada cacat celanya. Kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Apa maksud Rabiul Awal ini? Rabiul Awal ini kata orang Paris the start of spring season. Bermulanya musim bunga. Bermulanya musim bunga. Alangkah indahnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan junjungan besar Nabi Muhammad SAW di permulaan musim bunga. Kenapa tuan-tuan? Supaya berbunga hati kita mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi lagi dalam bulan Rabiul Awal? Bukan baginda setakat baginda dilahirkan, tapi baginda pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Rabiul Awal. Begitu juga Nabi SAW berhijrah ke Madinatul Munawwarah dalam bulan Rabiul Awal. Nabi SAW bukan berhijrah bulan Muharram. Kalender hijrah bermula bulan Muharram. Kalender hijrah dimulanya bulan Muharram, tapi Nabi SAW berhijrah
Rabiul Awal. Tu kena betul lah, kena tahu fakta tu. Jangan kata Nabi berhijrah bulan Muharram. Nabi hijrah bulan Rabiul Awal. Tahun ke berapa hijrah? Tahun ke berapa kenabian? Nabi berhijrah tahun ke berapa kenabian? Ke-13. Baik, ni kita nak menyambut Maulid Rasul akan datang 29 hari bulan. Tapi kisah-kisah Nabi SAW tiap-tiap tahun diulang. Maulidun Nabi cerita pasal Nabi SAW. Bila Isra Mi'raj cerita pasal Nabi SAW. Bila nuzul Quran pun cerita pasal Nabi SAW dapat wahyu. Tapi kita terlupa kadang-kadang, terlupa ataupun dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita baca ni, kita kelebihan kita bila mana kita membaca hadis Nabi SAW, mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi, kita menambahkan cinta kita kepada Nabi SAW. Itu sedikit mukadimah kita pada malam insya-Allah. Baik, kita berada pada bab yang ke-8. Bab ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Imam Tirmizi meletakkan bab pakaian seperti mana meletakkan sebelum bab-bab sebelum ini. Bab merapikan rambut, bab menginaikan rambut, bab celak, semua Imam Tirmizi letak, dan akhirnya Imam Tirmizi meletakkan tentang pakaian. Kemudian kita dah sebutkan tentang hadis sebelum ini tentang bagaimana Rasulullah SAW suka satu pakaian dipanggil qamis. Al-qamis. Kana habu thiyabi inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling Rasulullah SAW suka apa? Al-qamis. Al-qamis ni macam mana pakaian yang kita pakai? Yang ada butang ke, yang tak ada butang ke, tapi pastinya berkok, ada collar kita ataupun round neck begini, tak ada masalah. Cumanya berbeza dengan kita, kita selalu panggil jubah. Jubah hak kita pakai umpama jubah, macam mana abang kita pakai jubah hitam, dek kita pakai jubah, itu sebenarnya qamis. Itunya qamis. Jubah tu macam mana? Nanti dalam bab ini, hadis yang akhir nanti kita dalam bab ini akan ceritakan jubah tu bukan yang kita panggil jubah lah. Jubah ini satu pakaian yang mana Nabi pakai di luar secara buka, daripada atas sampai ke bawah buka. Itu dipanggil jubah. Pakaian luar Nabi SAW. Yang pakaian dalam itulah qamis. Yang mana disebut oleh riwayat mengatakan bahawa yang dikatakan qamis tu ada bukaan di atas, di lehernya, sama ada di dadanya, kemudian panjangnya sampai ke betis, pertengahan betis tu. Itu dikatakan al-qamis. Ada sebahagian riwayat mengatakan terbelah nama qamis Nabi itu, sebab itu ada sebahagian daripada rakan-rakan kita, contoh umpamanya daripada rakan-rakan tabligh umpamanya, mereka mengenakan kurta terbelah kan. Itu sebab mengatakan dalam riwayat tu ada Nabi pakai kurta yang terbelah. Pakaian qamis dia terbelah. Ada dalam riwayat mengatakan begitu. Baik, hadis kita seterusnya apa dia? Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Hajjaj qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala sana Abi an Budayl an Abi Maisarah al-Qaili an Syahr bin Haushab an Asma binti Yazid qalat. Hadis datang daripada Asma binti Yazid. Sebelum kita masuk ke matan hadis, sudi saya ingatkan cerita sikit tentang Asma binti Yazid. Bukan Asma binti Abu Bakar, tapi Asma binti Yazid. Apa kelebihan Asma binti Yazid ni, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah rahmat Allah? Asma binti Yazid ini orang Ansar, maknanya dia berada daripada kalangan orang Madinah. Kelebihan dia, tuan-tuan, dia adalah orang perempuan yang berani bersuara. Dalam bahasa kita, dalam bahasa debat, orator, dia suka bercakap sesuatu. Dia ni lah wakil ketua ketika itu, perempuan ketika itu, meluahkan rasa tak puas hati pada Nabi SAW. Apa dia cakap dalam satu riwayat mengatakan apa? Asma binti Yazid jumpa dengan Rasulullah SAW, dia mengadu pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dia kata, kami ni duk khidmat pada suami, bagi makan pada suami,
cara makan minum, cara baju, nak suami pakai baju semua ni, jaga anak-anak apa semua, tapi ganjaran pahala kami kecil. Tak macam orang lelaki pergi sembahyang jemaah dapat pahala besar 27 kali ganda, pergi iring jenazah dapat satu apa? Satu bukit Uhud. Iring jenazah aja. Nah, iring jenazah pahala dia sama dengan satu bukit Uhud. Rugi kalau kita ada kematian dalam kampung kita, qaryah kita tak sembahyang, kita tak bawa pergi ke bumi, rugi. Kenapa? Kalau kita buat dua-dua tu, kita sembahyangkan dia, kita pergi ke bumi kan jenazah, dapat dua ganjaran, dua bukit Uhud. Yang mana bukit Uhud ni sebutnya Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Dalam hadis Nabi kata apa? Bukit yang mana kita mencintai dia mencintai kita balik. Bukit yang mana bakal berada dalam syurga, Jabal Uhud. Nah, siapa nak pergi haji, siapa nak pergi umrah, dia tengoklah Jabal Uhud, sebesar alam Jabal Uhud tu. Dan Jabal Uhud ni berbeza daripada bukit-bukit lain. Apa? Warna dia warna merahan. Kenapa warna merah disebutkan kata ulama? Kenapa dia merah? Sebab bukit ni merah sebab dipenuhi dengan darah-darah syuhada ketika medan perang Uhud. Merah sampai macam tu sekali. Kata ulama. Allah Akbar. Rugilah kalau kita ada kematian, kita tak payahlah, orang lain dah buat, kita tak payah buat lah. Nah, fardu kifayah tadi katanya, tak payahlah buat katanya. Rugi. Rebutlah tuan-tuan. Kalau kita di Madinah, kalau kita di Mekah, tiap-tiap waktu di Mekah tu 5 waktu mesti ada kematian. Rugi kita tak solatkan jenazah tadi. Nak ke kubur memanglah tak boleh, pasal jauh kubur daripada Masjidil Haram. Kan? Jauh. Tapi semayang tu, ganjaran semayang satu kali, semayang 2 rakaat 100,000. Tu dia 100,000. Allahu Akbar. Baru sekali ke 5 waktu 500,000. Duduk sana pula seminggu. Kali ya. Allah Akbar. Itu baru semayang nazah, belum semayang sunat-sunat lain. Allah. Tapi Asma binti Yazid ungkapkan pada Rasulullah perkara ni, pahala kami kecil, tak macam orang lelaki katanya. Maka Rasulullah pun tanya kepada sahabat, wahai sahabat-sahabat, kamu pernah nampak tak orang perempuan yang cakap macam ni, lantang bercakap? Tak pernah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah kata kepada Asma binti Yazid, wahai Asma binti Yazid, kamu balik dan khabarkan pada perempuan-perempuan di Madinah ini yang Islam, kabarkan kepada mereka ganjaran mereka melayani suami, jaga anak, makan minum apa semua, sama ganjaran dia macam suami pergi sembahyang Jumaat. Besar ganjaran dia tuan-tuan. Allah Akbar. Nabi sukakan riangkan hati, suri-suri rumah. Dan Asma binti Yazid kelebihan dia apa tuan-tuan? Setiap kali perang dia nak pergi perang. Setiap kali nak pergi perang dia akan pergi perang, dan dia ikutlah Nabi SAW pergi perang-perang, tapi dia duduk barisan belakang yang mana dia akan menolong tentera-tentera yang luka, yang lapar, dia akan bagi makan, yang luka dia akan bagi ubat. Itu kelebihan Asma binti Yazid. Dan akhir sekali satu ketika di mana tahun peperangan perang Yarmuk. Inilah ketika mana Asma binti Yazid dia dah marah sangat, dia tak boleh nak perang. Dia geram tengok macam mana ni nak masa tu melawan perang Yarmuk, melawan apa? Tentera Rom. Melawan tentera Rom. Dia dah tak puas hati, dia tak sabar, maka dia pun turut berperang. Dia pergi barisan hadapan sama dengan sahabat-sahabat lelaki ni, pergi berperang. Akhirnya dia berjaya membunuh 9 orang tentera Rom. 9 orang tentera Rom dia dapat bunuh. Dia perempuan tapi dia bunuh 9 orang tentera Rom dalam perang Yarmuk. Allah Akbar. Dia luka-luka, cedera dia, tapi Allah izinkan dia hidup. Dan dia wafat, dia meninggal selepas 17 tahun perang Yarmuk. Tahun 30 Hijrah dia meninggal. Allah panjangkan umur di Asma binti Yazid. Ini kelebihan Asma binti Yazid. Baru kita masuk ke matan hadis. Cerita sikit perawi, baru kita tahu siapa perawi kita ni. Bukan calang-calang yang merawikan hadis. Beliau ni meriwayatkan lebih kurang 81 hadis daripada Rasulullah SAW. 81 hadis. Baik. Kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ar-rusghi. Sesungguhnya pergelangan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke pergelangan ni, lengan Nabi ni sampai ke pergelangan tangan. Nak cerita so Nabi tidaklah pendek lengannya, tidak juga panjang lengannya, cukup sampai pergelangan rusghi ni.
pergelangan tangan. Yang ini kita panggil apa? Yang ini kita panggil kursu', yang ini kita panggil qa'. Ni kursu', ni qa'. Gabung dua jadi rusghi. Ar-rusghi. Semua pergelangan tangan Nabi, pergelangan baju Nabi sampai pergelangan tangan sahaja. Nanti kita ada bincang satu hari lagi berkaitan dengan isbal. Pergelangan tangan ni ada isbal atau tidak, kaki pun ada isbal atau tidak. Yang menjadi perbincangan hangat antara puak-puak yang ekstrim, yang mengatakan siapa-siapa yang pakai lebih daripada mata buku kaki, buku lali kita ni, fannar, tempat dia, neraka tempat dia. Nanti kita akan bicara kemudian insya-Allah ada hadis dia. Baik. حديث تهني حدثنا أبو عمار حسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن كشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحت من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصي مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصي فمسست الخاتم أو فمسست الخاتم kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hadis ni riwayatkan Muawiyah bin Qurrah dan juga Qurrah bin Iyas. Dua orang perawi Muawiyah bin Qurrah ni anak kepada Qurrah bin Iyas. Dua-dua orang perawi ni cukup menceritakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana bila hadis ni ada ni, bila hadis ni berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia melaksanakan satu sunnah yang mana pada mereka ini sunnah. Dan pada mereka, pada Qurrah, Muawiyah bin Qurrah dan Qurrah bin Iyas, ini satu sunnah. Apa dia sunnah dia? Aku berjumpa dengan Rasulullah SAW fi rahtin min Muzainah. Dia kata apa, aku datang dalam satu majlis ketika itu Rasulullah dalam satu golongan, apa dia, lebih kurang 3 hingga 10 orang ataupun 3 hingga 40 orang, satu kumpulan daripada kabilah Muzainah. Kabilah Muzainah. Untuk apa? Untuk baik masuk Islam, nak masuk Islam. Wa inna qamisahu la mutlaqun aw qala zirru qamisi mutlaqun. Dan ketika itu ada dua riwayat, sama ada butang Nabi ini memang Nabi buka, satu lagi au zirru qamisihi mutlaqun, ataupun terbuka. Maknanya mungkin ketika tengah Rasulullah bercakap butang terbuka. Sama ada memang Nabi saja buka, bila sambil sembang Nabi buka atas. Satu lagi memang Rasulullah tak sedar, dan ketika itu perawi mengatakan dia terbuka butang. Ada dua keadaan. Kemudian qala fa adkhul yadi fi jaybi qamisi famasastu khaltim. Dia kata apa? Kemudian aku ambil tangan aku masuk ke jubah Rasulullah SAW, dia pegang khatam Nabi, khatamun nubuwah. Sehadis ni yang pertama dia cerita Nabi pakai qamis butang terbuka. Kan ramai daripada kita tengok, ramai butang tak pakai atas kan. Pasal apa? Sunnah Nabi katanya. Betul? Betul je. Betul? Betul sunnah Nabi. Ni first time dengar. First time dengar hadis ni. Rupanya pakai butang terbuka ni pun adalah hadis. Jadi ulama kata ni Muawiyah bin Qurrah dan Qurrah bin Iyas kata apa? Semenjak daripada itulah Muawiyah bin Qurrah dan Qurrah bin Iyas tak pernah kancing dia punya butang sampai habis. Sebab apa? Dia tengok Nabi macam tu. Itu sunnah pada kata Muawiyah bin Qurrah dan Qurrah bin Iyas. Tapi sebagian ulama kata itu sunnahnya, yang mana sebab itu dia kata auzir, ada perkataan atau, jadi dia tidaklah menjadi sunnah yang maknanya ketetapan yang menjadi bila kita pakai. Tapi ulama kata kalau kita niatkan sunnah Nabi, maka dapatlah pahala mengikut sunnah. Tu dia bukan cacalan kita nak buka ni. Bukan sengaja je ni. Maknanya kalau kita buka, kita nak ikut sunnah Nabi, mudah-mudahan kita dapat pahala. Mudah-mudahan. Kemudian cerita apa? Fa adkhaltu yadi fi jabi qamisi. Lepas tu tiba-tiba sahabat ni tadi apa, Qurrah bin Yasin ni ambil tangan dia seluk jubah Nabi, qamis Nabi, pakaian Nabi, pegang dekat belakang belah sini. Kenapa belakang sebelah sini? Kenapa belakang sebelah sini? Sebab ada khatam. Khatam ni apa dia? Kita sebut dalam bab kedua. Khatam ni adalah tanda kenabian. Semua Nabi ada tanda pada mereka. Semua Nabi ada tanda. Disebutkan dalam kitab Matla'ul Badrin. Ada satu hadis yang dibawakan dalam kitab Matla'ul Badrin. Apa hadis tu? Disebutkan bilangan Nabi ada berapa ramai dalam kitab tu. Satu riwayat tersebut.
Dalam riwayat tu dia sebut dalam hadis tu, pengarang menukilkan satu hadis dalam kitab Matlabul Badrin tentang buka, dicerita bilangan Nabi ada berapa. Bilangan Nabi ada berapa ramai? Ramai kan? Kat saya selalu kalau ceramah kursus kahwin, saya suka duduk tanya peserta kursus kahwin, berapa ramai apa Nabi lah? Ramai lah Ustaz, tak terkira. Oh pandai, boleh kahwin dah. Nah, dalam hadis sebut 124,000 Nabi. Apa beza Nabi? Nabi ni dapat wahyu tapi dia simpan untuk diri sendiri. Kemudian daripada 124,000 tu barulah dipilih menjadi Rasul. Berapa yang kita tahu? Dalam akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah 313 tu dipilih menjadi Rasul. Daripada 313 yang wajib kita tahu nama dia, wajib kita tahu, bukan main-main. Kalau kita tanya orang Islam tak tahu nama Nabi yang 25 ni, jangan mengaku Islam lah gitu. Nah, Adam, Idris, Nuh, Saleh, dia nasyid lah. Dia ingat kan? Nak 25, itulah lagu nasyid tu, tujuan nak tolong kita ingat 25. Wajib kita tahu nama dia 25 Rasul tu. Daripada 25 tu 5 yang dipanggil Rasul Ulul Azmi. Nah, itu wajib kita tahu. Jadi ceritanya Nabi semua ni ada tanda. 124,000 tadi Nabi ni yang Allah utus semua ada tanda. Di mana tanda kenabian tadi? Semua Nabi tanda kenabian berada di tangan. Timbul macam Nabi Muhammad SAW, timbul juga. Timbul tapi di tangan. Kenapa tujuan di tangan? Allah letakkan di tangan. Kata ulama, letak di tangan. Kenapa? Bila Nabi-Nabi ni pergi berburu, masuk ke hutan, binatang-binatang buas tadi bila nampak tanda kenabian di tangan, apa dia nak buat? Dia nak terkam ke? Tak. Dia nampak Nabi SAW, Nabi semua Nabi tadi ada tanda ni, takkan terkam, takkan terjah. Tapi Nabi SAW dia duduk sini. Pasal apa duduk sini pula? Kenapa duduk sini? Habislah binatang datang. Itulah kelebihan Nabi Muhammad SAW, penghulu segala Nabi. Tak perlu letak sini walaupun sembunyi. Binatang pun nak ikut dia, awan nak ikut dia, pokok pun nak ikut dia. Itu kelebihan Nabi SAW. Masya Allah. Binatang pun cinta dengan Nabi. Ada satu riwayat menceritakan satu bukit yang dipanggil Jabal Buka ni di Mekah. Jabal Buka ni maksud dia apa? Bukit menangis. Menangis. Kenapa dia menangis? Dalam asal menceritakan apa? Bukit ni menangis kerana apa? Nak ikut Nabi pergi hijrah. Maka bukit tu dia panggil Jabal Buka. Sekarang dah kokak. Pasal apa? Dia tak, bukit tu habis kena tarah. Kerajaan Arab Saudi buat apa? Buat hotel. Bukit tu habis, tinggal sikit je. Tapi bila kita lalu, kita duduk sama-sama dengan ulama-ulama, maka ulama kata sekul hadal, dia kata sebelum ni ada sini lah Jabal Buka, dia kata ulama. Bukit yang menangis nak ikut Nabi. Maka Nabi kata apa? Jangan ikut aku akan pasti datang lawat kamu lepas ni. Datang tak Nabi melawat? Datang bila Fathul Mekah, buka kota Mekah. Tahun berapa hijrah? Pembukaan kota Mekah tahun berapa hijrah? Buka Masjid Bandayu, keluar hari tu TV3 ya, hari Khamis minggu lepas ya, minggu ni Khamis minggu lepas. Bandayu terpampang, cerita sejarah Masjid Bandayu, buka bila, siap bila. Mau kena Perak, tengok rancangan. Tengok Masjid Bandayu tunjuk. Betulan masa tu bukanya, tengok Masjid Bandayu, famous Masjid Bandayu. Tahun ke-8 hijrah Fathul Mekah. Tahun ke-8 hijrah. Tahun 6 Nabi nak buat umrah, tak dapat. Berlaku perjanjian Hudaibiyah. Maka tahun ke-7 buat umratul qada. Tahun ke-8 buka kota Mekah. Maka tahun ke-8 itulah Nabi berkunjung kepada Jabal Buka. Tuan-tuan bayangkan kalau bukit itu zaman sekarang hidup, nangis-nangis bukit tu. Allah Akbar. Ada satu binatang, nanti kita akan cerita binatang, nama dia unta Nabi SAW yang menangis, tak nak makan, tak nak minum. Sebab apa? Nabi SAW wafat. 3 bulan kemudian lepas Nabi SAW wafat, dia pun mati.
unta ni. Sebab apa? Unta ni lah yang teman Rasulullah SAW dari perjalanan hijrah. Baginda daripada Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, dia lah yang teman Nabi SAW, unta ni. Allah Akbar. Cintanya binatang kepada Nabi. Kita ni Allahu Akbar. Macam mana tuan-tuan? Mudah-mudahan Allah mencampakkan perasaan mahabbah kita pada Rasulullah SAW. Baik. Dia pegang khatam ni untuk apa? Bukan sengaja pegang khatam. Dan sahabat ni bukannya terus terekam khatam tanda kenabian. Inilah kelebihan Nabi SAW yang mana Allah ilhamkan pada dia. Apa baginda Rasulullah SAW tahu apa isi hati sahabat. Tahu apa isi hati sahabat. Dia tak dalam hadis ni pendek, tapi sebenarnya panjang hadisnya. Tapi Imam Tirmizi letakkan pendek. Kenapa? Dalam cerita tu Rasulullah sendiri yang mengizinkan letak ke dalam. Letak. Aku tahu kamu ni nak pegang aku punya khatam, tanda kenabian. Kenapa nak pegang tanda khatam? Sebab ada keberkatan. Semua yang ada pada Nabi SAW, hatta air liur, air mata, semua ada keberkatan. Hatta baju Nabi pun ada keberkatan. Kasut Nabi SAW, selip capal Nabi ada keberkatan. Tapi jangan kita ambil keberkatan tu menjadikan konsep Tuhan. Ambil keberkatan, ambil capal Nabi SAW, sembah dia pula. Tidak. Ada pula jubah ke apa jubah Nabi, sembah jubah Nabi. Tidak, itu salah keberkatannya. Kita ambil tabaruk, betul-betul tabaruk, bukannya syirik. Itu baru betul. Kita tidak sembah asar Nabi, kita ambil keberkatan pada asar Nabi, tabaruk tadi. Sebab itu ada sebahagian sahabat mengumpulkan air peluh Nabi, air kencing Nabi, darah Nabi, rambut Nabi, izar Nabi. Umpamanya macam Asma binti Abu Bakar, dia pegang kain bawah Nabi ni, kain izar Nabi, kain plekat, contoh umpama kain plekat ni, izar Nabi, Asma binti Abu Bakar dia pegang, dia simpan. Pasal apa? Ada keberkatan. Sehingga kan sahabat bawa anak dia sakit, maka Asma binti Abu Bakar buat apa? Ambil ni izar ni, letak kat budak tu, sembuh budak tu. Keberkatan pada pakaian Nabi SAW. Jadi kalau nak sembuh anak-anak kita, ambil kain untuk imam. Jangan duk buat jangan duk buat itu dah. Itu Nabi, khususiat kepada Nabi SAW. Baik. Hadis seterusnya, haddatsana Abdul Humaid qala Hazm bin Fadil qala haddatsana Hammad bin Salamah an Habib bin Shahid an Hasan an Anas bin Malik, ada hadis daripada Anas قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشه به فصلى به. Okey. Hadis ni diriwayatkan pada Sayyidina Anas. Hadis yang kita baca ni tuan-tuan, hadis yang berlaku ketika akhir hidup Nabi. Nabi dah nak wafat, masa tu Nabi sakit. Nabi sakit, maka ketika itu berlakulah hadis ni. Macam mana Nabi SAW tak pernah tinggal solat berjamaah. Nabi SAW tak pernah tinggal solat jemaah kecuali ketika sakit. Dan ketika baginda sakit inilah satu sunnah berlaku, yang mana sunnah ini akhirnya menjadi satu hukum dalam mazhab kita. Apa dia? Nabi SAW nak pergi ke masjid rumah dia, lepas tu Masjid Nabawi sebelah kan, nak buat apa? Nak sembahyang. Kemudian dia tak larat, dia sakit, maka dia suruh siapa? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni siapa? Anak kepada Zaid bin Harithah. Anak kepada Zaid bin Harithah, maknya Ummu Aiman. Ummu Aiman ni siapa? Dialah orang yang jaga Rasulullah SAW sampai Rasulullah besar. Jadi Usamah ni kira anak Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi, yang mana ketika itu sebelum tu Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad ketika itu. Kemudian datang perintah Allah, tak boleh bin anak angkat kepada bapa angkat, maka ubahlah nama tadi Zaid bin Harithah. Maka Zaid bin Harithah ni ada anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah ni Rasulullah cukup sayang. Sebab itu dia bila Rasulullah sakit, dia panggil Usamah, buat apa? Wahai Usamah, aku nak pergi semayang. Dalam hadis ni kata apa? Aku nak pergi semayang, jadi kau tolong aku. Nak tolong macam mana? Maka ketika itu Rasulullah SAW minta kepada Usamah bin Zaid, kau pegang aku. Pegang dia. Maka Rasulullah SAW ketika itu pegang Nabi SAW, pegang Usamah bin Zaid nak semayang. Jadi ini dalil dia, yang mana ulama ambil hadis bahawa kata dalil inilah menyebabkan kata apa? Boleh sembahyang dalam keadaan berpaut. Boleh sembahyang dalam keadaan berpaut macam mana? Maksud dia tu macam mana? Orang yang tak sakit, orang yang tak sakit wajib sembahyang
berdiri. Wajib dia sembahyang berdiri kecuali sembahyang sunat. Sembahyang sunat tak apa sembahyang duduk. Ketika takbiratul ihram, orang yang sembahyang sunat tak ada masalah, dia duduk sembahyang sunat. Tapi sembahyang fardu wajib berdiri. Syarat dia takbiratul ihram tu berdiri. Jadi ketika itu Rasulullah berpaut macam mana? Lengan Usamah tadi, maka Rasulullah pegang sebelah ni. Rasulullah pegang gitu, tapi Rasulullah sembahyang berpaut, dikira berpaut. Maka daripada itu timbul hukum boleh tak sembahyang bersandar bagi orang yang tak mampu? Boleh. Dia sembahyang begini, Allahu Akbar. Boleh tak? Boleh bagi yang tak mampu. Jadi jangan pelik lah kalau tiba-tiba nampak apa hal bersandar elok macam tu, dia sakit macam mana. Tapi janganlah yang sihat pun buat macam tu. Ustaz kata boleh, dia pun elok sembahyang gitu. Jangan nak buat lah. Orang yang tak sihat sahaja yang buat gitu. Yang tak mampu untuk berdiri tegak, maka boleh dia berpaut. Ini Nabi SAW. Kemudian apa? Pada ketika itu Rasulullah SAW pakai thawbun qitriyun. Thawbun qitriyun ni maksud dia apa? Disebutkan Rasulullah pakai hullah. Rasulullah pakai hullah. Ketika itu Nabi SAW nak pakai nak pergi semayang tu pakai hullah. Hullah ni kita dah sebut pada awal dulu, pengajian kita daripada tahun lepas lagi. Hullah ni apa dia, Tuan Imam? Kain. Kain macam ihram, hak dia dua pasang atas dengan bawah. Nabi pakai macam tu. Alaihi sabun qitinun qad tawashshaha bi. Ketika ni dalam hadis ni sebut ini dalam satu lagi dalil tentang pemakaian kita dalam semayang. Kalau kita tawashshaha ni maksud apa? Ketika itu Nabi SAW bila dia pakai pakaian itu tadi, qad tawashshaha bi. Seumpama orang pakai ihram, dia akan buat apa? Ittibak ni. Kita beritibak betul. Kita nak itibak bila kita bertawaf. Dalam mazhab kita, itibak ni sunnah bila bertawaf. Bila sa'i tutup balik. Dalam mazhab kita. Jadi Rasulullah pakai sembahyang macam ini. Dalam mazhab kita, hukum dia makruh kalau kita sembahyang buka macam ini. Tapi Nabi sembahyang dalam keadaan macam ini. Maka dalam mazhab kita kata boleh, cuma makruh. Tapi makruh dalam mazhab kita yang ini tunjuk kata apa? Bukan makruh maksud dia tak boleh buat, boleh buat. Cuma yang lebih baiknya tu tutup bila sembahyang. Sebab itu bila kita sembahyang, kita dah tengah-tengah tawaf, tiba-tiba dah azan ataupun dah qamat, maka kita berhenti tawaf, kita nak solat, kita tengah itibak, buka itibak kita, tutup balik sembahyang tu. Itu kaedah dia. Boleh? Faham? Tu tawashshaha. Maknanya ketika ni hukum ni hadis ni sebut tentang pasal itibak Nabi SAW ketika nak sembahyang. Jadi dalam mazhab kita kata bila nak sembahyang tidak boleh itibak, makruh hukum dia. Baik. Boleh faham tuan-tuan? Boleh sebab ini Nabi yang buat. Sebab apa Nabi buat? Allah yang ilhamkan Nabi buat begitu, maka Rasulullah keluar hukum. Seperti mana kita sebutkan sebelum ni, ada hadis yang menyebutkan tentang bagaimana kita boleh qada. Sembahyang qada ada tak sebenarnya? Ada tak sembahyang qada? Qada sembahyang fardu ni ada tak? Nabi pernah buat tak qada sembahyang fardu? Nabi pernah qada solat tak? Pernah tak? Nabi pernah qada solat. Solat apa tuan-tuan? Solat subuh. Satu ketika Nabi SAW balik pada satu perang, yang dah penat-penat, ramai dengan sahabat-sahabat penat. Dah penat ni. Jadi bila penat, semua nak tidur tu. Dan ketika tu waktu nak hampir subuh, tapi Rasulullah dan sahabat baru penat-penat. Kemudian Rasulullah kata apa? Wahai Bilal, kau stay, kau berdiri nanti masuk subuh azan tau. Bilal pun kenal reti penat kan. Bilal pun, Sayyidina Bilal penat juga balik perang. Jadi apa Sayyidina Bilal buat? Dia pun tertidur. Sayyidina Bilal pun tertidur. Memang dia saja tidur tak? Allah hanya menidurkan Sayyidina Bilal. Kenapa? Inilah terbit hukumnya. Boleh kalau kita tertidur, kemudian kita bangun tengok dah cerah, boleh qada. Maka Nabi bila bangun-bangun tengok dah cerah, maka Nabi buat apa? Wahai Bilal, azan sekarang. Dah lah cerah. Nabi suruh azan pula. Kita tak ada nak azan. Kantoi lah aku sembahyang lewat.
Dia suruh azan. Rasulullah kejutkan sahabat-sahabat semua bangun sembahyang subuh berjamaah qada. Jemaah pula tu, qada pula. Ni hukum ni. Nabi SAW bukan sengaja tidur. Allah tidurkan supaya nak terbitkan hukum tadi bahawa boleh sembahyang qada kalau kita tertidur. Tapi sengaja tidur tu datang subuh gajah, subuh badak. Allah Akbar. Ini kelebihan Nabi SAW. Baik, hadis terusnya. Masuk atau dulu lagi? Lambat lagi dalam hadis ni ada satu fawaid. Hadis ni cerita tentang perawi dia. Ada bawah ni cerita fawaid dia disebutkan dalam ni. Imam Tirmizi mengatakan qala Abdullah bin Humaid qala Muhammad al-Fadil sa'alani Yahya bin Ma'in an hadha al-hadith awal ma jalasa ilayya faqultu hadatsana Ahmad bin Salamah qala law kana min kitabi faqumtu li akhrij kitabi faqabad ala thawbi thumma qala amlihi wa fa inni akhafu an la aqaq qala fa'altu alayhi thumma akhrajtu kitabi faqara'tu alayhi. Baik, fawaid dalam hadis ni sebut apa? Perawi dalam hadis ni nama dia Muhammad bin Fadl. Salah satu perawi nama dia Muhammad bin Fadl. Muhammad bin Fadil bila nak dapatkan hadis ni dia jumpa dengan satu hadis yang besar, satu alim yang besar dalam bidang hadis, nama dia Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ni dikatakan apa? Beliau menghafaz sejuta hadis. Sejuta hadis bukan pada kitab saja, dia menghafal pada dia punya pemikiran, makna otak dia, hati dia menghafal hadis tu. Apa yang dia buat? Muhammad bin Fadil jumpa bin Yahya bin Ma'in. Wahai Yahya bin Ma'in, aku nak ambil hadis ni. Hadis yang cerita pasal Nabi Itikak ni. Kemudian Yahya bin Ma'in, aku nak sebut ni. Yahya bin Ma'in nak sebut hadis ni. Kemudian Muhammad bin Fadil kata apa? Perawi hadis ni kata apa? Nanti Zat, aku tak nak kau cakap, aku nak kau tunjuk kitab kau dulu yang kau tulis tentang hadis ni. Nak dapat hadis ni, dia kata aku takut kau hadis tak betul yang kau cakap tu, aku nak tengok kitab yang kau tulis tentang hadis ni. Maka Yahya bin Ma'in kata tak apa, mai aku pergi ambil kitab. Kemudian Muhammad bin Fadil kata apa? Jap, stop. Tak payah ambil kitab dulu, baca dulu hadis dulu. Pening kepala Yahya bin Ma'in. Pasal apa ni? Aku takut engkau mati masa nak ambil kitab. Tak kau mati, aku mati masa nak tunggu kitab kau ni. Baik kau baca dulu. Bacalah dia hadis ni tadi. Kemudian Yahya bin Ma'in ambil kitab tadi. Sebiji apa yang Yahya bin Ma'in sebut, sebiji apa yang Yahya bin Ma'in tu tulis dalam kitab dia. Ini ketelitian ulama bila mengambil hadis. Kita zaman sekarang nampak dia hadis, share hadis Nabi. Rupa-rupa hadis palsu. Tu kena tengok betul-betul tuan-tuan. Macam-macam sekarang. Nak pula baru ni viral apa? Cara-cara menyempurnakan jenazah kucing. Ni bid'ah dalalah. Siapa-siapa yang menyebarkan tu bid'ah dalalah betul. Tak ada pun dalam syariat yang mengatakan cara-cara menyempurnakan jenazah kucing. Dia siap kabur jenazah kucing tu, nak dimandikan, nak dikapankan. Allahu Akbar. Ni memang sesat. Yang ni memang sesat. Tak ada dalam syariat mengatakan jenazah kucing tu harus disemandikan macam manusia. Tu janganlah tuan-tuan, jangan duk sebar. Ni ajaran baru. Ni tak ada nama Nabi. Allahu Akbar. Baik. Baik, hadis terusnya. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. Qala Nabi SAW. Hadis riwayat Sa'id bin Khudri dicerita pasal apa? Sesungguhnya Rasulullah SAW bila dia mendapati baju baru, bila Rasulullah SAW dapat baju baru hadiah daripada orang ke, ataupun dia beli sendiri baju baru ke, dia akan namakan baju tu, namakan baju tu, pakaian tersebut. Umpamanya imamah Nabi SAW, serban Nabi ada nama, umpamanya serban Nabi, salah satu nama serban Nabi, nama dia apa? As-Sahab. Satu serban Nabi nama dia As-Sahab. Baju perang Nabi pun ada nama Zatul Fudul. Baju perang Nabi.
Pedang Nabi pun banyak. Pedang Nabi punya banyak. Ada satu nama apa dia? Al-Battar. Pedang Nabi. Al-Battar ni diriwayatkan kata apa? Pedang Al-Battar ni pedang yang mana disebutkan pedang inilah yang akan digunakan oleh, dalam riwayat kata akan digunakan oleh Nabi Isa AS untuk membunuh Dajjal. Al-Battar. Zulfiqar. Zulfiqar, yang pedang yang mana diwarisi turun, yang dikatakan asalnya daripada Nabi Sulaiman AS. Az-Zulfiqar. Zulfiqar. Nama dia Zulfiqar. Ada satu pedang Nabi itu panjangnya sampai 140 cm. Panjanglah 140 cm panjang. Kata ulama, kalau kita masuk dalam bab baju perang Nabi, baju perang Nabi 100 kilo. 100 kilo baju perang Nabi. Ada satu riwayat cerita pasal Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bila mana dia nak menyerang satu kota tu, dia tolak sebelah tangan je, habis pintu kota tu jatuh. Kenapa? Nak tunjuk orang dulu kuat. Kenapa? Baju besi pun dah beratus kilo. Belum pedang dia lagi, nak bawa pedang lagi, nak topi besi dia, mighfar Nabi SAW nak bawa tu lagi. Gitu pun kita tak adalah bawa angkat beg tu kan, berapa belas kilo pun gitu kan. Kadang dukung anak ni pun lenguh dah sekejap. Ni Nabi pakai baju perang 100 kilo tuan-tuan. Allahu Akbar. Tu dia, nanti kita sampai bab baju perang, insya-Allah nanti kita cerita bab baju perang. Ada unta Nabi yang saya cerita tadi, unta Nabi nama dia Qaswa. Unta Nabi nama dia Qaswa. Unta yang cukup Nabi sayang, dan dia pun sayang Nabi SAW. Jadi ini sunnah Nabi. Nabi bila dapat pakaian baru ke ada benda yang baru, Nabi akan namakan benda tersebut. Jadi kalau kita dapat kereta baru, nama dia Pro 2 Arus. Namakan dia. Sunnah Nabi. Sunnah. Aku namakan ni pasal ikut sunnah Nabi. Tak nak namakan dia sebab dia ada nama Pro 2 Arus pun cukup dah. Umpamanya. Ni Proton X50 umpama nak masuk ni nanti. Tunggu kan tu. Nama dia X50 tu nak letak apa? Pulanglah. Tu sunnah. Dapat baju baru, orang rumah bagi hadiah, namakan baju tu sunnah Nabi. Tapi yang sunnah yang lebih afdal lebih dari tu, kemudian Nabi dapat baju baru, Nabi baca doa. Itu yang sunnah yang sebenar nak cakap. Bukannya dapat baju nama ni sunnah Nabi, lepas tu tak baca doanya. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang benda yang kita dapat tu kita tak tahu ada keburukan padanya. Sebab itu Nabi SAW bila dapat pakaian tu, Nabi baca doa, Allahumma lakal hamdu kama kasautani. Wahai Tuhan kami, segala puji bagi Engkau yang telah mengurniakan kepada kami, memakaikannya pada kami. As'aluka khairahu, aku memohon kebaikannya, wa khaira ma suni'ala, dan kebaikan yang dicipta dengannya. Wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'ala, dan aku berlindung daripada keburukannya dan keburukan apa yang dicipta dengannya. Ini doa ketika nak pakai baju. Kita tak tahu kita pakai jubah ke, kita pakai apa, kita pakai baju yang siap dengan tai tuxedo umpamanya ke apa ke, kita pakai serban ke, kita risau. Kita nampak baju tu cantik, tapi bila kita pakai sahaja, dia datang satu sifat dipanggil riak, takabur, sombong. Aku seorang ni handsome, aku seorang ni yang paling handsome malam ni, tak ada orang lain dah. Kita takut itu satu. Kita buat semua sunnah-sunnah Nabi SAW, punyalah banyak sunnah Nabi, sebab satu perbuatan saja yang menyebabkan habis semua pahala sunnah kita. Syirik, iaitu riak. Syirik kecil tadi, riak sahaja, sikit riak je, habis pahala-pahala amalan sunat kita. Allah, kesian, rugi. So jadi biar kita baca doa tadi, maka mudah-mudahan pakaian kita ada kebaikan, jadi baik. Yang buruk tadi pun hilang sebabkan kita baca doa, kita bertawakal pada Allah SWT sebab doa kita baca. Itu tu sunnah Nabi SAW ketika mana dapat pakaian baru. Baik. حدثنا هشام بن يونس الكوفي حدثنا القاسم بن مالك المزاني عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. Hadis yang sama, hadis yang mengandungi lafaz dan maksud yang lebih kurang sama macam hadis sebelum ni. حدثنا محمد بشار قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا ابي عن قتاده عن انس بن مالك قال كان حب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبره. Nabi SAW, pakaian yang paling Nabi SAW suka adalah memakai hibarah. Hibarah ni apa? Hullah tadilah, burdah. Hibarah ni apa maksud dia? Hibarah yang kata dalam hadis ni adalah pakaian hullah yang berwarna merah.
Sebab itu datang hukumnya makruh kita pakai baju warna merah. Nah, tahu tak ni? Payah habis ustaz sesat ni. Yang dikatakan makruh pakai tadi baju warna merah macam mana? Satu color atas tu yang ada timbul merahnya mangah. Itu ayat tu. Pasal apa? Merah daripada atas ke bawah. Hukum ni makruh. Jadi nak pakai macam mana? Sebab itu Rasulullah dipanggil hibarah. Hibarah ni maksud apa? Kain yang Nabi pakai tadi kata ihram tadi, tapi dia ada jalur-jalur yang melintang ke, ada bercorak pada kain hulah tadi. Jadi dia tidak satu color, umpama putih je kan, macam putih tu kan. Jadi nak katalah kita pakai jubah putih ni hitam semua, jadi nak apa? Merah semua. Jadi kena ada jalur-jalur macam tu, baru dia tidak mengatakan hukum ni makruh. Jadi kena pakai ada yang jalur-jalur. Nak pakai hijau ke umpamanya kan, ada campurkan color dia, jangan hijau semata-mata. Tidak katanya makruh. Tapi makruh kat sini bukannya makruh maksud haram ataupun tak boleh pakai langsung. Boleh. Jangan kata tak boleh, ustaz kata tak boleh, dia tak pakai tu warna merah, tak suka merah tu, hijau pun tak suka je kata. Nabi SAW paling suka pakaian Nabi suka pakai warna putih, Nabi suka pakai warna hijau, Nabi suka pakai warna merah, Nabi suka pakai baju warna kuningan. Nanti kita kata tengok satu pakaian yang mana Nabi SAW dalam hadis sebut Nabi celup pakaian Nabi dengan za'faran. Safran dalam bahasa kita panggil safran, orang Arab kata za'faran. Safran ni Nabi ada celup baju dia. Ada. Masuk waktu dah ke? Apa tak kabur. saya kalau masuk waktu kena stop, tidak habis. Tak apa, saya tak apa. Saya ada masalah sebab kita SOP-nya begitu kan. Itu tak apa, masalah. Allah Akbar, malu saya lebih masa ni. Tak apalah ya. Dia dapat ilmu, insya-Allah. Kita berhenti sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa kita dapat kelebihan dan kemanfaat daripada malam ini supaya menambahkan mahabbah dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita nak hampir kepada model Rasul ini, mudah-mudahan hampir kepada model Rasul ini tambah cinta kita betul-betul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan masuk oleh Rasul baru nak datang. Tak, tiap-tiap hari kita kena celupkan, letakkan dalam hati kita bahawa kita kena sentiasa cinta pada Nabi SAW, supaya kita nak kejar apa syafaat Nabi SAW ni. Kita ni bukannya banyak pahala amalan tak, saya ni banyak dosa. Inilah cara saya nak sampaikan hadis Nabi. Moga-moga saya pun ada barakat sikit, keberkatan pada baca hadis Nabi SAW, dan tuan-tuan sampai kepada orang lain kelebihan apa hadis Nabi SAW sampaikan ini. Mudah-mudahan orang lain semua mendapat syafaat insya-Allah. Itu yang kita nak. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, ampunilah dosa-dosa kami yang banyak kepadamu ya Allah. Apabila dosa isteri dan anak kami dan keluarga kami ya Allah, apabila dosa jiran-jiran kami ya Allah, apabila dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat sama ada masih hidup telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, berkatilah segala ilmu yang kami pelajari pada malam ini ya Allah, supaya dapat kami amalkan dan sampai kepada orang lain ya Allah. Jangan kau campakkan dalam hati kami sifat riya dan takabur dan sombong terhadap ilmu yang kami dapat ini ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat tersebut ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, jadikan kami asbab untuk orang lain mendapat hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, kau lindungilah keluarga kami dari sebarang wabak penyakit ya Allah, terutama COVID-19 ini ya Allah. Kau angkatlah wabak ini daripada muka bumi ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tanggung tasbih kafarah wa salatul asr. Subhanallah.